Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ini dikatakan channel Pak Chu Bumi. Sebenarnya Pak Chu ini adalah nak menceritakan tentang bumi kita. Sebenarnya kita pijak di bumi tapi kita tak tahu apakah bumi itu sendiri. Macam mana asal usul dia dan bila dianya terjadi, macam mana proses-proses yang terjadi. Jadi kita kena tahu sebab sedikit bumi itu adalah sebab tanpa kita mengetahui perkara-perkara berkenaan, maka kita tak dapat menghayati ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bumi kita ni terjadi lebih kurang dalam 4.6 bilion tahun dahulu ataupun lebih kurang dalam 4,600 juta tahun dahulu. Daripada proses yang dikatakan oleh ahli-ahli sains sebagai Big Bang Theory. Big Bang Theory itu merupakan satu teori kejadian alam semesta di mana berlakunya proses letupan atau kemusnahan, atau dengan kata lain kita boleh panggil sebagai kiamat sebelum ni. Mana dengan kata lain, seluruh alam semesta pada masa itu hancur lebur sehinggalah menjadi debu. Jadi debu itu kita panggil dia sebagai solar, sebagai debu kosmik ataupun debu-debu yang terhasil daripada letupan yang sebelum ni. Jadi debu-debu tersebut akan bergerak dan membentuk satu kumpulan atau satu kumpulan yang pertamanya adalah kumpulan kita panggil dia membentuk sistem suria kita panggil dia sebagai solar nebula. Jadi solar nebula ini adalah merupakan satu debu kosmik yang membentuk bumi dan juga rakan-rakan kita lah di dalam solar nebula. Jadi yang membentuk rakan-rakan kita seperti Jupiter, Venus, Saturn dan sebagainya. Jadi kita ada 8 lagi kawan-kawan kita di dalam sistem suria itu. Jadi dalam sistem suria ini proses pembentukannya adalah mengambil masa yang lama, is a billion years, atau mengambil masa yang terlampau lama, di mana proses kondensasi atau pembentukan daripada debu dan kemudian membentuk berkumpul dan kemudian pada masa yang sama berputar. Jadi ada proses itulah maka berlakunya proses pemadatan daripada debu-debu kosmik itu tadi. Jadi lama kelamaan maka berlakulah ketulan-ketulan yang akhirnya membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. Jadi debu kosmik tadi adalah lebih kurang dalam sebagai contohlah kalau kita tengok 99.4% daripada debu itu tadi, debu solar nebula tadi akan membentuk matahari. Sementara 0.6% atau 0.6% itu adalah membentuk bumi, Mushtari dan juga Venus dan rakan-rakan lain di dalam sistem suria. Jadi kita bayangkanlah betapa hebatnya matahari kita. Jadi daripada situlah maka berputarlah semua planet-planet ini mengelilingi matahari dan kemudian berlakulah proses daripada bumi primitif menjadi bumi moden yang ada 7 lapisan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, di bawah bumi kita ni ada 7 lapisan. Itu saintis pun percaya bahawa bumi kita ada 7 lapisan. Di mana dia ada kerak bumi, kemudian kita ada sarung bumi, kita ada pusat bumi dan ada lapisan-lapisan yang memisah di antara satu sama lain. Itu segala-galanya semuanya adalah dia ada 7 lapisan semuanya. Jadi apabila berlaku proses putar yang berlaku dalam orbit masing-masing itu dengan kadar halaju yang begitu tinggi, kita sebagai manusia tidak merasai, kita tak rasa bahawa bumi kita sebenarnya berputar mengelilingi matahari
selaju 1,600 km sejam. 1,600 km sejam. Maknanya dengan kata lain, dia punya kelajuannya adalah melebihi daripada kelajuan supersonic jet yang dicipta oleh manusia. Jadi dengan kata lain, tapi manusia, kita boleh berdiri je, kita tak ada masalah kan. Kita boleh berdiri, tak ada jatuh kita. Walaupun dengan halaju bumi yang begitu laju, tetapi kita tidak merasainya sebab Allah Ta'ala menciptakan graviti kepada kita. Daripada graviti telah menarik kita supaya jangan terpelanting. Jadi kalau secara logiknya, kalau kita main merry-go-round sebagai contoh, jadi kalau laju pun bukannya laju seperti 1,600 km sejam, tetapi itu pun kita rasa macam nak terpelanting. Tapi ini disebabkan kita ada graviti, maka kita tetap dia ada di permukaan bumi. Maknanya dengan kata ini, dan juga dengan bantuan tekanan daripada atmosfera kita, itu menyebabkan kita ni stabil. Jadi itulah bumi kita. Jadi proses pembentukannya adalah mengambil masa yang begitu lama, dan jadi sehinggalah sekarang ni kita panggil sebagai bumi moden yang ada lapisan tertentu. Jadi itulah proses-proses yang berlaku, macam mana bumi itu sendiri terbentuk. Jadi kita sebagai manusia biasa, kita sebagai orang awam, seharusnya mengetahui macam mana bumi yang kita pijak ini terbentuk pada asalnya. Okay. Tahukah kita bumi pada masa dahulu, pada bumi primitif adalah kering kontang. Memang solid. Tak ada semata-mata pepejal. Ataupun dengan kata lain, di permukaannya adalah tak ada air. Tetapi bagaimana air terbentuk? Jadi berbagai-bagai teori yang dah digunakan oleh saintis, yang paling kita mempercayai ataupun paling meyakini bahawa saintis mengatakan bahawa air terbentuk daripada proses meteorite. Kita tahu bahawa meteorite, kalau kita tengok, kalau kita duduk di waktu malam, dan kita perhati pada langit, kita nampak macam ataupun tahi bintang. Itu adalah merupakan meteorite. Meteorite sebahagiannya jatuh ke permukaan bumi. Apabila jatuh ke permukaan bumi daripada hasil daripada hentaman ke permukaan, maka terbentuklah wap air. Jadi selama kelamaan, lama proses itu, proses yang mengambil masa bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 1000 tahun, tetapi jutaan tahun. Lama kelamaan air itu akan menjadi kondensasi dan kemudian berlakunya air wujud di permukaan bumi. Jadi apabila air wujud di permukaan bumi, lama kelamaan maka bermulanya kehidupan. Itulah kepercayaan daripada saintis bahawa tanpa air tak akan ada kehidupan. Jadi kehidupan itu bermula selepas adanya air. Jadi dengan kata lain, air yang kita ada di permukaan bumi ini adalah semuanya air tawar pada masa itu. Sedangkan sekarang ni kalau kita tengok dari segi ratio di antara air tawar dengan air masin, air tawar itu cuma ada dalam 1% saja. Yang selebihnya adalah air masin. Jadi kita bayangkanlah macam mana, kenapa air ni tawar tadi dah jadi masin. Itulah proses bumi yang mengadaptasikan garam dan juga mineral-mineral di dalam air sehingga kan menjadi air itu berkenaan menjadi masin. Okey, bermula daripada kehidupan tadi, apabila ada air, maka bermulanya kehidupan daripada bakteria single cell ataupun satu sel bakteria yang terjadi, yang sebagaimana yang kita belajar di sekolah-sekolah tu, di bawah bakteria apabila berkembang dia akan berpecah secara cepat. Daripada situ, daripada single cell jadi multiple cell, dan kemudian daripada situ bermulanya kehidupan. Kemudian bermulanya itu merupakan teori yang dihasilkan oleh Darwin dan sebagainya.
Dan kemudian berlaku proses evolusi dan sebagainya, sehinggalah kita manusia wujud lebih kurang dalam 1 juta tahun dahulu. Itulah dia punya analogi yang diberikan oleh teori oleh para saintis. Tapi kita sebagai orang Islam, bahawa kewujudan sebagai manusia itu adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada tanah liat berwarna hitam dan dibentuk dalam syurga, dan kemudian diberikan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan kepercayaan kita sebagai seorang Islam. Dan juga bukan saja kita sebagai Islam yang percaya bahawa Nabi Adam itu daripada ciptaan Allah Taala, malahan daripada agama-agama sanawi ataupun agama-agama langit semua mempercayai bahawa kita adalah manusia adalah bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi proses pembentukan daripada air tadi membentuknya kehidupan, sama ada membentuk flora dan juga fauna. Jadi dan daripada apabila berlakunya proses-proses yang Pak Cu ceritakan tadi, maka terbahagilah air dan juga daratan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahawa di permukaan bumi itu sendiri, airnya adalah, komposisi air adalah 71%. Sebagiannya kata 72%. Dan selebihnya adalah daratan. Daratan lebih sikit daripada lautan. Jadi kita bayangkanlah, daripada proses hentaman meteorit tadi terjadi, kemudian berlakunya air yang cukup mendominasi permukaan bumi. Itu adalah segala-galanya berlaku disebabkan oleh jangka masa geologi. Jangka masa geologi itu adalah panjang. Geologi ni tak percaya 1000 tahun, 2000 tahun dan sebagainya. Geologi cuma percaya jutaan tahun. 1 juta, 2 juta, 10 juta dan sebagainya. Itulah yang berlaku, yang perlu kita fahami. Kalau sekiranya kita kata berfikir tentang benda itu berlaku secara cepat, memang tak logik. Dan tak logik. Sebab itulah geologi percaya proses ni berlaku dalam jangka masa yang panjang ataupun dalam jutaan tahun. Jadi kita tahu bahawa bumi kita ni ada macam-macam lapisan. Dia ada kerak bumi. Kerak bumi sebenarnya tak tebal. Lebih kurang dalam 20 ke 80 km tebal dia. Sementara kerak lautan, di bawah lautan tu, kerak dia cuma ada lebih kurang dalam 10 km sahaja. Dia punya ketebalan dia. Jadi kita sebagai manusia ni, sejauh mana teknologi yang kita ada pun, kita tak boleh menembusi kerak bumi, kita tak boleh menembusi. Sedalam-dalam proses penggerudian yang dilakukan oleh manusia dengan teknologi yang tinggi, cuma boleh lepas 12 km saja. Itu kita panggil the deepest drill hole in the world sekarang ni, yang berada dekat di Rusia, di mana proses itu adalah untuk mengenal pasti saintis untuk mengenali macam mana lapisan bumi yang berlaku. Jadi dan juga kalau di bumi pada asalnya, yang Pak Cu cerita tadi adalah tandus, dan kemudian memang orang kata macam solid, tetapi sekarang ni kita tengok sana ada bukit, sana ada sungai, sana ada lembah dan sebagainya. Itu adalah disebabkan oleh proses yang berlaku ke atas bumi, atau proses semula jadi yang berlaku di bumi itu sendiri. Jadi di proses itulah membentuk morfologi yang segala-galanya adalah disebabkan oleh agen-agen dia adalah air, angin dan juga air batu, ais. Jadi daripada situlah maka kita ni tengoklah macam-macam bermacam-macam rupa bentuk bumi. Jadi kalau kita tengok di sini sebagai contoh di Gunung Lang ni, kita tengok cantik gunung-gunung batu kapur.
gunung-gunung batu kapur yang terbentuk. Tapi di sebalik pembentukan gunung batu kapur ini ada macam-macam penerangan sainsnya. Jadi itu akan Pak Chu ceritakan di dalam episod yang akan datang. Jadi macam mana pembentukan bukit-bukit berkenaan. Kita tengok bumi itu sendiri. Sebenarnya kalau dari segi geologinya adalah geologi cuma mengawal daripada permukaan ke bawah. Tetapi daripada permukaan ke atas ni adalah bukan tertakluk di dalam bidang geologi, tetapi masuk dalam alam sekitar dan sebagainya. Tapi sebagai contoh dalam atmosfera kita ini, kita ada lebih kurang dalam 70% ataupun dalam 75% nitrogen, gas nitrogen, dan kita ada cuma dalam sekitar 20% oksigen. Sedangkan kita penggunaan oksigen sendiri di atas muka bumi ini adalah kita rasa amat tinggi, sebab kehidupan macam kita sebagai manusia, haiwan, kita punya binatang-binatang dan sebagainya, semuanya adalah memerlukan oksigen. Sedangkan kita tengok komposisi nitrogen terlebih tinggi. Kenapa nitrogen lebih tinggi? Kenapa Allah Ta'ala ciptakan nitrogen terlebih tinggi? Sebab nitrogen itu sendiri adalah diperlukan kepada tumbuh-tumbuhan yang melata di atas muka bumi ini. Tanpa nitrogen tak bolehlah dia orang hidup. Tak boleh dia orang membesar dan sebagainya. Okey. Dan of course lah daripada situlah maka Allah Ta'ala, cantiknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, di mana komposisi yang diperlukan oleh kehidupan lain itu adalah lebih tinggi berbanding dengan maknanya dah balance. Cuba kita sebagai manusia ni kadang-kadang tak terfikir bahawa betapa sempurnanya ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh tadi, kita tahu bahawa permukaan bumi ini kita banyak bukit-bukit, banyak pergunungan yang tinggi-tinggi. Jadi sebagai contohlah kita tengok pergunungan yang paling tinggi sekali, gunung yang paling tinggi sekali adalah Gunung Everest dekat Himalaya, di banjaran Himalaya, di mana ketinggiannya adalah 8 km dia punya ketinggian Gunung Everest. Tetapi kita sebagai manusia mengatakan bahawa itu adalah tempat yang paling agung tinggi. Tetapi kita tak tengok apa yang jurang yang paling dalam sekali di atas muka bumi ini adalah Mariana Trench. Dekat Mariana, jurang Mariana, kedalamannya adalah lebih kurang dalam 13 km. 13 km. Jadi kita bayangkanlah kalau kita cantas Gunung Everest kita dan kemudian kita tenggelamkan di dalam jurang Mariana itu, maka dengan kata lain, bumi itu Gunung Everest yang kita agung-agung itu akan tenggelam di dalam jurang berkenaan. Jadi itu adalah merupakan satu keagungan ataupun ciptaan yang unik, dan kemudian Pak Chu akan ceritakan macam mana proses sebenarnya terbentuknya jurang, terbentuknya gunung tertinggi di dunia dan sebagainya dalam siri yang akan datang. Sebenarnya video ini adalah video santai daripada Geodream Solution, adalah untuk memasyarakatkan geologi negara. Maknanya dengan kata lain, dengan sedikit sebanyak akan memberikan manfaat kepada masyarakat umum tentang apa itu geologi dan proses-proses yang berlaku ke atas bumi kita. Jadi yang di siri pertama ini adalah Pak Chu cuma menceritakan tentang macam mana bumi kita yang kita pijak ini berlaku, macam mana pembentukan dia. Jadi macam mana proses-proses berlaku yang bumi itu berkenaan dan apa dia punya komposisi dia. Jadi kalau sebahagian daripada maklumat-maklumat berkenaan itu adalah Pak Chu harapkan kita dapatlah sedikit pengetahuan daripada apa yang Pak Chu cuba share pada kali ini. InsyaAllah di
Di episod akan datang akan Pak Cu cerita dengan lebih detail apa benda-benda yang tajuk-tajuk yang lebih spesifik yang boleh memberi kefahaman kepada masyarakat, atau dengan kata lain cara penceritaannya adalah insya-Allah masyarakat boleh faham. Jadi kalau bahasa yang Pak Cu cerita untuk geologis ataupun ahli geologi, lain dia punya cara dia. Jadi kalau cerita untuk masyarakat umum, lain dia punya cara dia. Sebab kita adalah berkisar kepada bidang sains bumi. Jadi itu sajalah yang episod kali ini. Jadi kita jumpa lagi dekat episod akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.